Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang ke-10. Okey, soalan yang ke-10 ni kalau kamu tengok dia memang boleh nampak dengan jelas ianya adalah berkenaan dengan garis lurus. Okey, so garis lurus ini berada di tingkatan 3 bab yang ke-9 di bawah tajuk garis lurus lah. Okey, so kita tengok yang pertama, apakah kehendak soalan? Okey, diberi kepada kamu titik A iaitu 2, 3, manakala B negatif 2H 4 dan juga C ialah 5H 1 adalah segaris. Okey, so dia suruh kamu cari nilai H. Okey, so ketahuilah bahawa apabila segaris, apabila dia kata segaris, bermaksud kecurunan antara mereka adalah sama lah. Okey, so kecurunan seharusnya sama. Okey, kita akan label terlebih dahulu. So, cikgu akan label ini adalah X1, Y1, kemudian X2, Y2. Kita ambil 2 dahulu. Okay, so kita akan ada 4 tolak dengan 3. Okay, rumus untuk kecurunan. So, 4 tolak dengan 3 per dengan... Okay, so 4 tolak 3 per dengan negatif 2H tolak 2. Okay, so kita akan ada Y2 tolak dengan Y1. So, 4 tolak dengan 3 per dengan X2 iaitu negatif 2H tolak dengan X1 iaitu 2. So, kita akan samakan dengan, okay, so pastinya kita akan samakan dengan, so kita akan label macam ni pula, X1, Y1, so X2, Y2. Kenapa kita akan ambil macam ni? Sebab cikgu dah kata apabila ianya segaris bermaksud kecurunan antara AB dan juga BC adalah nilai yang sama. Okey, so kita akan ambil Y2, so 1 tolak dengan 4. So, samalah dengan 1 tolak 4. Okey, kemudian per dengan 5H tolak dengan 2H. So, 5H tolak dengan negatif 2H. Okey, so hati-hati dengan negatif. Okey, so kamu dah ada macam ni. So, 1 tolak 4 per dengan 5H tolak dengan negatif 2H. Okey, so kita akan cuba selesaikanlah 4 tolak 3, 1. Kemudian yang bawah ini tidak boleh diselesaikan sebab dia ada unknown ataupun pemboleh ubah dekat situ. So, 1 tolak 4 ialah negatif 3. So, negatif 3 per dengan 5H tambah 2H. Okey, sebab negatif dengan negatif, so jadi positif. So, dia akan menjadi 2H. So, ini boleh diselesaikan. Okey, so boleh diselesaikan. Kalau ikutkan yang ini, dia akan jadi, sekejap cikgu tunjuk, cikgu potong biar ditulis terus. So, dia akan jadi 7H lah. Okey, sebab 5H tambah 2H, dia akan jadi 7H. So, yang bawah ini dia adalah 7H lah. Okey, so next step. So, kita akan tengok, kita akan buat macam ni. 1 darab dengan 5, bukan 5. Okey, so dia akan darab dengan 7H lah. Okey, macam mana boleh jadi macam ni? Cikgu tulis dahulu. So, cikgu akan explain kemudian. Okey. So, negatif 2H tolak dengan 2. Okey, so kalau ikutkan macam mana boleh jadi macam ni? Sebab yang ini, okey, so yang ini cikgu akan bawa dia ke atas. Kita panggil sebagai darab silang. Okey, so nilai yang di bawah ini, kita akan darabkan dengan negatif 3. Manakala nilai 7H yang dekat bawah ini, so, kita akan darabkan dengan 1. So, dia akan jadi darab silang. So, dia akan jadi macam ni lah. So, pecahan itu dah hilang lah. Okey, so yang ni akan tinggal 7H sama dengan, so negatif darab dengan negatif, ianya adalah positif. So, positif tak payah tulis. So, 3 darab 2, 6H. Okey, kemudian negatif-negatif juga positif, 6. Okey, so kita akan ada macam tu lah. Okey, so kita selesaikan supaya tinggalkan H di sebelah kiri. 7H tolak dengan 6H sama dengan 6. 7 tolak dengan 6 tinggallah H. So, nilai H kamu ialah 6. So, macam itulah cara dia. Okay, cuma skill apabila melibatkan pecahan dan ada tengah-tengah ni ada sama dengan. So, kita akan darab silang. Okay, so darab silang. 1 darab dengan yang bawah di sebelah sini. So, negatif 3 darab dengan yang di bawah sebelah sini. Okay, so selesai. Kita dah jumpa dah jawapan H iaitu 6. Okey, untuk B, kita tengok diberi kepada kamu gambar rajah garis lurus macam ni. So, dia ada info sedikit di bawah. So, kita tengoklah dahulu. Okey, diberi kepada kamu OP sama dengan 2OS. Okey, so kita highlightkanlah terlebih dahulu. So, OP sama dengan 2OS. So, persamaan garis lurus PQR ialah Y tambah 2X sama dengan 8.
Okey, so cari persamaan garis lurus QS. So yang dia nak adalah garis lurus untuk QS dan beri jawapan dalam bentuk ini. Okey, so kita tengok yang pertama apa yang mungkin boleh dibuat. Okey, so saranan cikgu lah. Okey, kita tengok dekat sini, kita ambillah persamaan yang telah pun diberi, kita ubah suai biar dia menjadi dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So kamu ada Y tambah 2X. Okey, sama dengan 8. Okey, so kita ubah biar dia jadi sama dengan Y. Y sahaja di depan. So, Y sama dengan negatif 2X tambah 8 lah. Okey, so macam mana boleh jadi macam ni? Sebab kalau ikutkan tambah 2X, so kita pindah ke sebelah, dia menjadi tolak 2X. So, 8 kamu tiada simbol, bermaksud ianya ialah positif. Okey, so daripada sini kita dah boleh nampak bahawa untuk PQR ini, dia punya kecurunan ialah negatif 2. Okey, so manakala C kamu iaitu nilai 8. So C ni sebenarnya pintasan Y yang lalu paksi Y. Okey, so garisan ini dia lalu pada paksi Y dekat sinilah. Okey, sebab kalau kamu tengok garisan ini, kalau kita panjangkan lagi, dia lalu paksi Y ataupun dia memotong pada paksi Y pada koordinat P. So koordinat P kamu ni kalau ikutkan koordinatnya ataupun nilai dia ialah 0, 8. Okey, mana datang kosong? Sebab X kamu ialah kosong. So, 8 ini mana datang? Sebab nilai C dekat sini ialah 8. So, secara tak langsung kita dah boleh dapat lah untuk koordinat P iaitu 08. So, diberi kepada kamu OP ialah 2 kali OS. So, kalaulah OP kamu ini ketinggian dia ialah 8. Sebab kenapa dia jadi 8 ketinggian dia? Sebab inilah sebab koordinat dia. Okey, koordinat dia dah bagi bahawa nilai di sini ialah 8. So, bermaksud ini adalah 8 ketinggian dia. So, kalaulah OP kamu di sini 8, so seharusnya 2 darab dengan berapa nak jadi 8? So, dia macam itulah. Okey, so seharusnya kalau ikutkan 2 darab dengan 4 lah. Okey, so 2 darab dengan 4, barulah dia jadi 8. Okey, so secara tak langsung kamu tahulah bahawa di sini nilai OS ialah 4. So, SP ialah 4. Dan bolehlah kamu tahu koordinat bagi titik S, iaitu kalau ikutkan 04. So dia macam tu. Dia nampak dia berkait antara satu sama lain. So, bermaksud kamu perlukan kemahiran jugalah untuk garis lurus ni. Okey, so yang ni dah selesai. So, sekarang kita nak cari persamaan garis lurus QS. So, S dah ada koordinat. So, Q belum ada koordinat. So, manakala belum ada koordinat, tapi kita dah ada persamaan garis lurus PQR, kita boleh tahulah bahawa kalau ikutkan Q kamu di sini, koordinatnya ialah X1 lah. So, Y dia Y. Sebab kita tak tahu nilai Y dekat sini ni berapa. Okey, tapi kita tahu bahawa koordinat X dia ialah 1 sebab di bawah ni nilai 1. So, macam mana kita nak dapatkan nilai Y? Kita masukkanlah dalam persamaan yang telah pun kita ubah suai dekat sini. So, kita akan ganti bahawa dia akan jadi Y sama dengan negatif 2. So, nilai X kamu kita akan ambil nilai 1 lah. Okey, sebab X dekat sini, inilah nilai 1 yang kita akan gantikan supaya kita dapat nilai Y. So, kita akan ada tambah 8. Okey, so kamu akan ada negatif 2 darab 1, negatif 2 tambah 8. So, nilai Y kamu kalau ikutkan 6. Okey, so kamu tahulah bahawa ini ialah koordinat 1, 6. So, dia nampak dia punya perkaitan antara semua yang ada. Okey, so kita barulah boleh dapat kecurunan untuk QS. So kita label lah. Ini X1, so ini Y1, so ini X2, so ini Y2. Okey, so kita kira kecurunan. So, cikgu buat garisan dekat sini. Okey. So, kita akan kira 4 tolak dengan 6 lah. Okey, so 4 tolak dengan 6 per dengan, okey, sebab Y2 So, 4 tolak dengan 6 per dengan 0 tolak 1. Okey, so 0 tolak 1. So, kita akan ada 4 tolak 6 ialah negatif 2. So, 0 tolak 1 ialah negatif 1. So, nilai kamu ialah 2. Bermaksud kecurunan kamu di sini untuk garis QS, nilai M dia ialah 2. Okey, so kita teruskan lagi. So, M dah ada. So, kita gunalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, so M kamu dah ada nilai, iaitu M kamu bernilai 2 dekat sini tadi. Okey, so kita akan tulis Y sama dengan 2X tambah 4.
Mana pula cikgu ni tiba-tiba datang 4 kan? Kenapa C kamu 4? Ketahuilah bahawa cikgu dah kata yang macam atas ni juga tadi, bukan macam nombor 8 ni juga. 8 ini memotong paksi Y pada nilai 8. So, C kamu di sini dia memotong. Okey, so garisan ini, kalau ikutkan dia memotong pada paksi Y pada nilai 4. Okey, pada nilai 4 dekat sini. Bolehlah kamu tengok. Okey, so hadamkan dengan baik. So, nilai ni, garisan ini sekiranya kita panjangkan, dia lalu pada paksi Y pada nilai 4. Sebab itulah C kamu terus boleh dapat 4. Okey, so kita nak jadikan persamaan garis lurus dah dapat sebab persamaan garis lurus QS. So, inilah dia. Okey, so sekarang ini kita nak membuat bentuk. Okey, kita nak mengubah kepada bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. So, kita dah ada macam ni. So, kita akan tulis Y. Kita akan tulis sebelah sini lah. So, Y tolak 2X sama dengan 4. Okey, so mana pula datang tolak? Sebab di sini ialah proses tambah. So, kita pindah ke sebelah. Dia jadi tolak. Okey, dan nak lebih mudah, X kamu memang duduk di hadapan. So, X duduk di hadapan, kita susunlah di hadapan. So, negatif 2X tambah Y sama dengan 4. Okey. So, nilai Y ini positif. So, just kita tukar tempat. Switch. Tukar tempat antara Y dengan X. So, X ini bernilai negatif 2. So, kena ambil negatif 2. X tambah Y sama dengan 4. So, kita nak jadikan yang belakang ini sama dengan 1. So, nak jadi sama dengan 1, pastinya kita kena bahagikan dengan 4 lah. So, yang ni pun dia akan jadi bahagi 4. So, yang ini pun automatik dia akan bahagi 4. Dan kalau kamu tekan kalkulator negatif 2 per 4, dia akan bagi jawapan negatif 1 per 2. So, dia akan jadi macam tu lah. So, negatif 2 per 4 adalah sama dengan negatif 1 per 2. Tak percaya, kamu boleh tekanlah kalkulator. Okay, X tu biarlah. Okay, so X tu biar. So, negatif 2 per 4 sama dengan, so negatif 1 per 2. So, negatif 1 per 2. So, X ini, sebabkan soalan ini X duduk di atas, so kita mungkin akan tulis X kamu di atas lah. So, 1 darab dengan X, dia akan tinggal X sahaja. So, 1 darab dengan X, cikgu padam. So, cikgu akan tulis X di atas ni lah. Ketahuilah bahawa X kamu tu depan dia ada nilai 1 lah. Okay, so negatif 1 per 2X. So, yang belakang ini dia akan tinggal tambah Y per 4. Sebab Y di atas, 4 di bawah, dah tak boleh nak buat apa-apa dah. So, samalah dengan yang terakhir, 4 bahagi 4, 1. Okey, so kalau ikutkan, inilah jawapan kamu. Jap, cikgu kotakkan sikit supaya kamu boleh nampak beza lah. Okey, dengan hashtag dah ada sebenarnya. Cuma cikgu saja kotakkan sikit supaya kamu boleh nampak beza antara mana yang jawapan lah. Okey, sebab dia dah nampak terlalu banyak. So, kalau ikutkan bentuk kamu dalam bentuk yang ini dah nampak sama, walaupun mungkin ada nampak benda-benda yang nampak berbeza, macam A di sini ada 2, so B ada 4, tapi tak apa, inilah bentuk yang dikehendaki. So, inilah bentuk jawapan yang ada. Okey, so kalau ikutkan telah pun selesai untuk soalan nombor 10 ni. Okey, so macam itulah caranya. So, cikgu mengharapkan sekiranya kamu boleh faham. Jangan lupa untuk mengajar rakan-rakan yang lain. Dan jangan lupa untuk meninggalkan ruangan komen di bawah dengan sebarang komen. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tekan button like dan juga subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.